Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia, salam sihat sejahtera. Sama dengan saya Tan Sri Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Seperti sedia maklum, Malaysia akan memasuki fasa peralihan ke endemik berkuat kuasa 1 hari bulan April. Bagi merancangkan pembangunan dan pemulihan ekonomi negara, Malaysia akan membuka semula sempadan kepada seluruh negara. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan protokol untuk pengembara bagi menjadikan Malaysia destinasi selamat serta mengelakkan kesesakan di pintu masuk antarabangsa. Protokol am yang telah ditetapkan adalah seperti berikut. Sebelum berlepas, pengembara dikehendaki memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera. Pengembara dikehendaki melengkapkan deklarasi perjalanan termasuk maklumat vaksinasi yang boleh diakses melalui ikon Traveller dalam MySejahtera, melaporkan dan memuat naik keputusan ujian RT-PCR yang telah dilakukan 2 hari sebelum berlepas. Manakala bagi pengembara yang pernah dijangkiti dalam tempoh 6 hingga 60 hari, mereka perlu melaporkan dan memuat naik keputusan RTK Antigen Professional yang telah dilakukan 2 hari sebelum berlepas. Bagi pengembara bukan warga negara, mereka juga dikehendaki untuk mempunyai perlindungan insurans COVID-19 dan pengembaraan dan menyatakan alamat tempat penginapan di Malaysia. Dengan penghantaran maklumat di atas, pengembara akan mendapat paparan berikut dalam aplikasi MySejahtera. Kad pengembara atau Traveller's Card bagi pengembara dengan vaksin lengkap, atau arahan pengawasan dan pemerhatian Home Surveillance Order selama 5 hari bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi. Bagi pengembara yang tiada paparan kad pengembara atau arahan HSO, mereka tidak dibenarkan meneruskan perjalanan di kaunter check-in syarikat penerbangan. Protokol semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa. Pengembara yang tiada gejala, iaitu apabila mereka melalui saringan thermal scanner, tiada apa-apa gejala yang dapat diperhatikan oleh pegawai Kementerian Kesihatan, akan hanya terus jalan ke kaunter immigration dan sekiranya dapat kelulusan daripada immigration, itu saja. Selepas memasuki Malaysia dalam tempoh masa 24 jam, jadi di lapangan terbang tidak ada lagi keperluan untuk melakukan ujian. Kaunter ujian KKM akan kita tutup pada 1 hari bulan April. Namun demikian, pengembara dikehendaki menjalani ujian RTK Antigen Professional sama ada di fasiliti kesihatan swasta di pintu masuk antarabangsa. Jadi di KLIA kita masih lagi ada klinik swasta, atau di luar pintu masuk antarabangsa dalam tempoh 24 jam. So di KLIA akan ada 2 syarikat yang dikendalikan oleh Malaysian Airports, satu BP Lab dia boleh buat di situ, ataupun di KLIA kita pun telah luluskan breathalyzer yang akan dikendalikan oleh salah satu lagi syarikat. Tapi kalau dia tak nak buat di KLIA, dia nak keluar dan dia nak buat di mana-mana klinik di Malaysia, di destinasi mereka sama ada Kuala Lumpur ataupun onward destination, mereka dapat melaksanakannya dalam tempoh masa 24 jam dan keputusan itu akan dilaporkan dalam MySejahtera oleh pengendali ujian tersebut. Pengembara keputusan ujian RTK akan diperolehi dalam aplikasi MySejahtera sekiranya keputusan ujian RTK Professional adalah positif, maka pengembara dengan vaksin lengkap akan diberikan HSO selama 7 hari di tempat penginapan bagi kategori 1 dan 2. Tetapi kalau mereka ada gejala yang serius, mereka akan dirujuk kepada PKRC ataupun hospital swasta.
Sebab itu mereka diperlukan insurans. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi dan mereka positif, mereka akan dikenakan HSO selama 10 hari. Sekiranya keputusan ujian RTK antigen profesional adalah negatif, pengembara yang fully vaccinated, mereka tak perlu menjalani kuarantin. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi, mereka akan diberi HSO selama 5 hari. Ini unvaccinated people, they are not positive, but they still have to quarantine for 5 days. HSO selama 5 hari di tempat penginapan, serta dikehendaki menjalani RT-PCR pada hari keempat ataupun RTK profesional pada hari kelima. Sekiranya ujian sampel kedua, ujian sampel COVID-19 dapati positif, dia akan sambung 5 hari. Kalau dia negatif, dia boleh keluar. Itu details lah yang kita akan keluarkan. Ya. Pengecualian kepada ujian pengesanan COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin umumkan bahawa kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah tidak perlu menjalani ujian pra-pelepasan dan ujian semasa ketibaan untuk pengembara family yang bawa kanak-kanak usia 6 tahun ke bawah. Pada 23 hari bulan Mac, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyambut Menteri Kesihatan Republik Singapura dengan delegasi Kementerian Kesihatan Singapura bagi membincangkan mengenai situasi COVID-19 di negara masing-masing. Semalam saya dengan Tuan Yang Terutama Mr. Ong Ye Kung telah mencapai persetujuan, dan persetujuan itu adalah hasil daripada rundingan yang telah dijalani oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Singapura dan juga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dan juga Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Luar Negeri. Persetujuan kita semalam telah pun kita angkat kepada Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam, dan Mr. Ong Ye Kung telah angkat kepada Perdana Menteri Prime Minister Mr. Lee Hsien Loong semalam, dan hari ini kedua-dua Perdana Menteri telah membuat panggilan telefon untuk perbincangan lanjut berkenaan dengan pembukaan semula sempadan darat dan juga sepenuhnya sempadan udara dan juga sempadan air antara dua-dua negara. Kedua-dua Perdana Menteri telah bersetuju membenarkan semua pengembara yang lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan apa-apa ujian COVID-19, termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Ini adalah terpakai ke atas semua kategori pengembara dan jenis pengangkutan darat. Sehubungan dengan itu, berikut adalah protokol khusus bagi semua pengembara yang melalui sempadan darat Malaysia dan Republik Singapura. Pengembara yang telah lengkap vaksin COVID-19 dibenarkan merentas sempadan darat antara Malaysia dan Singapura. Mereka tidak perlu lagi menjalani kuarantin, melakukan ujian COVID-19 sebelum berlepas dan melakukan pengujian COVID-19 semasa ketibaan. Dan juga saya ingin memaklumkan bahawa checkpoint darat akan dibuka semula 24 jam sehari. Manakala bagi semua pengembara yang telah lengkap vaksinasi COVID-19 yang melalui sempadan udara ya, mereka hanya perlu melakukan ujian COVID-19 2 hari sebelum lepas. Pre-departure testing masih ada untuk air travel antara Singapura dan Malaysia. Boleh buat RTK antigen, supervise, tak perlu buat PCR lagi. Ya, RTK antigen untuk Singapore coming here and us going there, pre-departure air travel. Tak perlu lagi ada ujian semasa ketibaan. No more on arrival testing for air travel between Malaysia and Singapore, Singapore Malaysia. And of course, for fully vaccinated, tidak ada kuarantin lagi. Dari segi kekerapan, persetujuannya untuk darat tidak lagi ada kuota
semua kategori kategori pengangkutan boleh menggunakan sempadan darat, sama ada tambak Johor ataupun link kedua, tertakluk kepada mereka ada permit VEP Singapura yang diperbaharui. Untuk pesawat pula, kedua-dua kerajaan serah kepada syarikat-syarikat penerbangan untuk tambah flights seperti mana yang mereka akan putuskan dari sudut komersial. Tidak lagi ada sekatan dari segi berapa banyak flight, VTL dan sebagainya yang diluluskan. Semua dibuka. Saya juga ingin umumkan protokol perjalanan sempadan darat untuk Malaysia dan Thailand. Pada peringkat awal, hanya 2 pintu sempadan darat yang dipersetujui untuk dibuka bagi pengembara. Dan ini berkuat kuasa pada 1 hari bulan April, iaitu Bukit Kayu Hitam Sadao dan Wang Kelian Wang Pracan. Kerajaan Thailand bersedia untuk menerima pengembara dan pelancong sahaja. Manakala bagi pengembara harian dan kerap, perbincangan masih dijalankan antara Malaysia dan Thailand. Buat masa ini, protokol am pengembara umum terpakai ke atas pengembara dari Thailand. Jadi pengembara dari Thailand akan guna kita punya protokol am yang saya umumkan tadi. Dan kita akan terus bincang dengan pihak Thailand untuk membuka pintu-pintu masuk antarabangsa yang lain. Seperti di Padang Besar dan juga di Keroh dan juga di Kelantan. Buat masa ini kita mula dengan 2 pintu masuk antarabangsa. Untuk sempadan dengan Brunei dan Indonesia, kita masih lagi menunggu maklum balas daripada kedua-dua negara. Sebab pembukaan ini mestilah dilakukan dengan timba balas daripada pihak yang kita ni jiran kita. Kementerian Kesihatan Malaysia mengiktiraf pengembara yang telah melengkapkan regimen penuh vaksin COVID-19 yang telah diluluskan di bawah penyenaraian penggunaan kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization's Emergency Use Listing. Selain itu, Malaysia juga akan menerima vaksin yang telah diluluskan penggunaannya oleh pihak berkuasa kawal selia dalam negara lain walaupun yang tidak tersenarai dalam WHO Emergency Use Listing. Senarai jenis dan jenama vaksin ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Jadi sekali lagi saya ingin mengulangi bahawa pemansuhan prosedur bagi pengembara mulai 1 hari bulan April. Pertama, tidak lagi ada senarai negara berisiko tinggi. 2, pemansuhan peranti pengesanan digital. Ketiga, permohonan kuarantin di rumah tak perlu buat lagi, ya, sebab tiada kuarantin lagi. 4, pengembara melalui program One Stop Center, MITI, it's all gone because tak ada kuarantin. Gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi pun dah tak ada. Kaunter ujian pengesanan COVID-19 oleh KKM di KLIA pun tak ada. Kena dapat sendiri, ya, kena buat sendiri. Dan yang ketujuh, tidak lagi ada My Travel Pass oleh Jabatan Immigration Malaysia. Okey, itu saja.